I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Hello, Assalamualaikum dan selamat malam. Okay. Aku buat video ni malam. So ini yang berkesempatan. Okay guys, aku tak nak buang masa benda ni. Okay, sebab kalau ikutkan, kalau cerita panjang kan. Okay, jadi terima kasih pada korang dah subscribe aku punya channel ni. Terima kasih juga pada korang dah komen aku punya channel ni juga. Okay, terima kasih juga yang up dalam Facebook. Okay, terima kasih, thanks for support semua. Okay, by the way, okay, channel aku ni banyak pasal Fantasy Premier League. Okay, FPL. Okay, pada yang biasa main FPL tahulah benda ni. Okay, tapi untuk yang tak tahu tu, okay, korang dengar boleh dengar, tapi boleh juga access dekat internet. Tak ada masalah. Okay, okay guys, game week 11. Okay, kalau kau tanya aku, ada beberapa game yang pada aku best dan tak best lah sebenarnya. Dari segi point, kalau kau tanya aku, kita terus lah. Okay, dari segi point, ini point aku, point 36 je. Okay, tapi kalau kau tengok nombor tu macam asal banyak 3 ni, asal banyak 3 weh. Okay guys, point aku 36. Okay, dalam Lasik sendiri pun dari kedudukan 200 aku turun ke 236. Okay, banyak tu sebenarnya. 36 apa ni turunnya agak jauh sebenarnya. Okay, dari segi overall rank, okay, dalam kalau ikutkan 2 juta terus dari 3 juta, aku tak tahulah, memang terciduk habis lah. Okay, tapi itu kita cerita besok. Okay, insyaAllah besok, sebab kita kalau ikutkan game week 12 ni agak short. Game week 11, 12 dengan 13 ni agak short masa dia. Jadi mana yang aku sempat buat. Okay, insyaAllah, kalau tak ada pahala insyaAllah lah. Okay, ini point aku. Okay, mungkin ada kawan-kawan kita ada lagi yang point cantik, tapi aku tak sempat nak semak semua lagi, tak sempat nak tengok lagi. Tapi ada lagi yang cantik. Aku tengok dalam Facebook sendiri pun 80 lebih pada, 70 lebih pada. Wow, aku rasa pemilihan player yang agak bagus. Okay, tahniah. Okay, aku boleh ucapkan tahniah untuk game week 11 ni. Tapi untuk game 12 ni, disebabkan kita baru habis malam tadi punya game. Okay, malam tadi punya game antara Man City dengan Liverpool dengan Man City. Okay, berkesudahan dengan Liverpool menang. Okay, tahniah sekali kepada fan Liverpool pun ucapkan tahniah juga. Okay, menang. Okay, jaringan daripada Salah tu rasa lawa. Okay, memang lawa. Alisson bagi bola tu memang cantik lah sebenarnya. Okay, kalau cerita pasal benda ni agak panjang, jadi kita short-shortkan lagi. Okay, kita bercerita pasal game 11 yang kita dah lepas, dan sekarang ni aku masuk kepada player prediction aku minggu lepas. Okay, antaranya lah kita bercerita pasal Dawson dulu. Okay, player yang aku rasa sepatutnya berada dalam senarai West Ham, tapi aku rasa disebabkan injured yang aku rasa tak, yang membuatkan Dawson ni tak terlibat dengan game bertemu dengan bertemu dengan Southampton. Okay, game tu seri 1-1. Okay, kalau ikut pada kalau ikutkan pada game, kalau ikutkan 9 game week ke-9 game 10 tu main cantik sebenarnya, 6 point, 5 point. Aku tak boleh nak kata Dawson ni punca segala game tu West Ham tak menang, sebab kalau ikutkan game sebelum-sebelum ni pun West Ham agak menarik juga. Okay, ada menang juga. Okay, jadi tak berbaloi lah sebenarnya untuk kali ni game week 11 ni pilihan aku. Okay, dan bercerita pasal player-player yang tak menjadi, antaranya adalah 3 player ni, Anthony, Polensi, Haaland. Dalam banyak-banyak ni, kalau kau tanya aku secara terus terang, aku cakap aku Haaland pun aku letak captain. Okay, tak mustahil aku cakap ini harapan aku Haaland tu. Okay, tapi game kesudahan dengan Liverpool menang 1-0. Okay, selain daripada tu, Anthony lah antara player yang aku rasa mungkin dalam pilihan aku akan datang. Okay, bertemu dengan Newcastle seri 0-0. Okay, ada 3 point kat situ. Untuk Haaland tadi 2 point. Okay, 2 point. Jadi kalau aku letak captain, kalau bukan cerita kalau ini aku dah letak captain ni, dah letak captain 4 point sajalah untuk Haaland ni. Okay, untuk Polensi pula, kemenangan berpihak kepada Wolf lah. Okay, dalam game iaitu
pertemuan antara Wolves bertemu dengan NFO and Nottingham Forest. Okey, berkesudahan 1-0, jaringan daripada Neves. Okey, aku pilih Neves waktu tu, waktu dulu tak jadi. Okey, sekarang ni jadi pula. Okey. Tapi dah macam mana, itu pilihan. Okey, ini pemilihan aku yang berbeza sedikit daripada laman web yang lain lah sebenarnya, macam Fantasy Hub ke FPL review ke, ataupun mana-mana lah yang biasa buat dengan prediction macam ni. Potensi aku rasa, kalau kau tanya aku secara keseluruhan, aku boleh kata nak kata sebagus sangat tidaklah, tapi dari segi pemilihan aku untuk game bertemu dengan Lenovo tu, boleh katakan sepatutnya berpihak. Memang secara prediction memang aku menyatakan Wolves akan menang lah game tu, tapi aku tak sangka pula Neves dan gol. Okey, untuk Haaland, sebenarnya kalau aku tanya aku, ramai juga meletakkan kapten, tapi nak macam mana, bola tu bulat. Okey, game tetap game. Okey, kalah menang adat. Okey, itu biasa yang kita dengar, tapi tak menjadi. Okey, tak apa. Okey, kita pergi ke play seterusnya, iaitu antara 6 player ni, dua player adalah player pada aku boleh katakan okey lah point dia, antaranya lah Andreas dengan Kane. Okey, Andreas seperti yang aku jangka antara Fulham dengan Bournemouth. Okey, game ni antara yang aku rasa aku nak tunggu juga sebenarnya, Fulham dengan Bournemouth. Kedua-dua ni terlibat dengan Championship season lepas. Okey, Liga kedua England, dan aku rasa game ni antara yang paling sengit lah, selain daripada Liverpool Man City, pilihan aku sebelum ni. Andreas ada satu assist, minute play yang agak tinggi juga, 86 dari segi statistik. Okey, kalau boleh tengok tu, sorry ya, aku banyak tersasul, aku rasa macam baru balik kerja kan, jadi aku terkejar-kejar sikit. Okey, dari segi statistik, 1 shoot, 0 on target, 0.02 expect goal. Okey, daripada kipas memang Mamat ni memang sentiasa tinggi point dia punya kipas. Mungkin disebabkan untuk create chance, untuk goal, untuk create chance games tu memang sentiasa ada pada dia lah. Okey, untuk Kane pula, seperti yang aku jangka akan berpihak kepada Spurs, kemenangan 2-0. Ada jaringan Kane, tak salah aku, game tu Kane dengan Yon Jubek. Okey, kedua-duanya ada jaringan. Okey, 2-0. Okey, kemenangan berpihak kepada Spurs. 9 poin kat situ, ada 1 gol dan bonus, 3 bonus. Jadi aku rasa tak ada masalah siapa yang pegang Kane kat sini. Okey, itu antara 11 game week 11 punya player prediction aku, 6 player. Okey, aduh sorry lah, aku banyak sasul. Okey, ternafas pelan-pelan, slow sikit. Okey guys, kita masuk game week ke-12. Okey, dah, aku rasa dah kata dah suku game, dah suku musim. Jadi macam-macam boleh jadi. Okey, dan dalam game week 12 ni, kalau kau tanya aku, ada sedikit perbezaan kat sini, iaitu tak terlibatnya game antara Arsenal dengan Man City. Mungkin disebabkan, kalau tanya, reschedule yang dibuat oleh FPL balik untuk melihat game ni agak seronok juga macam musim-musim biasa. Meletakkan tim yang atas, yang berada dalam kedudukan yang terbaik, diletakkan orang kata game-game yang agak di tempat yang sesuai. Okey, jadi tak silap aku, Man City pun terlibat dengan game lain, Arsenal pun terlibat dengan game lain. Man City okey, terlibat dengan game okey, kejap 22. Okey, mungkin kalau kau tanya aku, tak ada game. Okey, tak ada game untuk Arsenal dengan Man City selain daripada EPL. Okey, tapi disebabkan macam aku cakap tadi lah, disebabkan kedudukan kedua-dua tim ni berada dalam standing lah. Okey, nombor 1 dan 2. Jadi terpaksa lah FPL mereschedulekan balik setiap jadual. Okey, ini nak menambahkan keseronokan sebenarnya kalau kau tanya aku. Ini pendapat aku lah, mungkin ada yang berbeza. Okey, mungkin Arsenal ada game
aku kena tengok juga benda ni, sebab aku tak sempat nak tengok semua benda hari ni tau sebenarnya. Okay, Arsenal terlibat dengan 21. Okay, tak juga terlibat. Kalau ikutkan Arsenal akan terlibat dengan PSV Eindhoven 21 hari bulan, dan Man City terlibat dengan UCL 22 hari bulan tak salah aku. 22 hari bulan bertemu 22 hari bulan tu bukan UCL tapi Brighton, iaitu bertemu jadi game week ke-12 13 game week ke-13. okay. Jadi disebabkan tu, kalau aku tanya aku, biasalah memang EPL akan reschedule balik benda ni. okay. Jadi antara game-game yang terlibat yang seronok pada aku untuk minggu game week ke-12 ni, tak salah aku game tu akan bermula hari Rabu pagi ni. okay, 2:30. First game tak salah aku Brighton dengan Nottingham Forest. Kedua-dua ni kalau kau tanya aku game permulaan untuk game week 12. okay. Dan tengah minggu. Jadi tu aku cakap tadi, game week 11, game week 12 dan 13 tu agak pendek. okay, masa dia, hari dia agak pendek. Jadi aku terpaksa buat apa yang patut. okay. Antara game-game yang terlibat semuanya aku rasa 18 tim ada. okay. Tak termasuk dua tim yang aku sebut tadi, Man City dengan Arsenal. Dan antara game-game yang rasa agak seronok nak tengok, antaranya adalah Man U dengan Spurs lah. okay, dalam kedudukan yang ke 5 dan ke 3 tak salah aku. okay. Kedudukan ketiga Spurs, okay, kedudukan kelima adalah Man U. Game ni akan bermain dekat Old Trafford. okay. Kalau kau tanya aku, untuk fan-fan Man U, terus terang berharapkan sesuatu lah dalam game ni. okay. Kemudian game-game lain yang rasa nak fokus juga, antara nya adalah Liverpool West Ham pada aku. Sebab dalam game ni, kalau ikutkan rekod Salah terlalu baik pada aku. Rekod Salah terlalu baik untuk dalam game ni. Tak silap aku ada game ni yang Liverpool hat-trick, tak silap aku. Salah hat-trick. Aku tak ingat game mana, tapi seingat aku ada game ni yang Salah hat-trick. okay. Pertemuan kedua-dua tim ni. Kemudian game seterusnya yang rasa aku nak tengok adalah antara Leicester dengan Leeds pada aku. okay. Sebab Leicester sebelum ni minggu ke-11 ada seri game. okay. Dan kalau ikut pada game ni, aku boleh katakan satu player yang aku rasa boleh kita take note juga, iaitu Barnes. Setiap game, tak silap aku, setiap game ada jaringan daripada Barnes. okay. Jadi mungkin boleh kurang, ini pendapat aku, mungkin boleh kurang fokus pada Barnes. Tapi untuk game yang ada untuk Barnes, permasalahan sedikit pada musim ni aku rasa lah. okay. Tak ada poin-poin yang ada poin yang cantik, tapi tak berterusan sangat. okay, pada aku. Game week keempat bertemu Chelsea, ada gol daripada Barnes. Bertemu dengan NFO game week 9, ada jaringan juga daripada Barnes. Ini untuk musim ni okay, untuk musim ni. Kedua-duanya terlibat dengan gol away dan gol home. okay. Dari segi assist, tak ada apa-apa assist daripada Barnes. okay. Permasalahan juga pada Leicester sebenarnya, tapi ini game yang aku rasa aku nak fokus juga. Pertemuan antara Leicester dalam kedudukan yang ke-19 dan Leeds dalam kedudukan ke-15. okay. Bermain dekat Leicester punya tempat. okay. Itu 3 game. okay. 3 game yang aku rasa nak fokus untuk game 12. Dan sekarang ni aku nak bercerita pasal game 12 untuk player prediction aku. Pertama aku bercerita pasal Castagne. okay, aku tak pasti aku sebutan aku betul tak. Castagne. okay. Bermain untuk Leicester, kedudukan position, defend. okay, harga yang pada aku agak murah juga. okay, 4.4. aku rasa sentiasa bermain mamat ni. okay, sentiasa bermain. Jadi aku rasa tak ada masalah untuk memilih player ni.
Tapi bukan nak kata 100% lah aku memerlu fokus sangat pada ni. Pasal kalau ikutkan game ni sepatutnya dari segi advantage aku boleh katakan berpeluang untuk Leicester menang. Dan kalau ikut pada poin-poin yang ada pada standard ni, pada aku dalam 3 game ni aku rasa agak cantik juga. Game week 9 bertemu NFO 8 10 dalam game week ke game week ke 10 7 poin, dan game week 11 adalah 6 poin. Aku rasa tak ada masalah untuk standard ni. Tapi itulah dari segi kemenangan masih lagi tak nampak untuk Leicester ni. Minute play yang pada aku agak tinggi juga untuk Arsenal ni. Dari segi shoot pun ada, dari segi on target pun ada. Antara pilihan player yang aku sentiasa ambil iaitu player yang banyak kepada attack. Boleh juga kurang. Kalau tanya aku, mungkin kalau yang biasanya statistik yang tak nampak kosong on target tu, kosong shoot tu, boleh kau nampak pada defend lah. Dari segi futures yang ada pada aku untuk Arsenal tak ada masalah sebenarnya. Untuk Leeds minggu ni akan bertemu Leeds game week ke 12, dan game week ke 13 ni akan bertemu dengan Wolves. Dan kemudian dia akan bertemu Man City. Dan selepas tu akan bertemu dengan Everton lah. Itu untuk satu player defend. Untuk player seterusnya kat sini adalah Anthony. Dalam game ni kalau kau tanya aku untuk advantage, terus terang aku cakap berpeluang untuk Man U menang lah. Berpeluang untuk Man U menang dalam game ni disebabkan dari segi advantage lah. Ini aku boleh kata segi advantage. Tapi dari segi perform, boleh nampak atas paper aku boleh kata Spurs lah. Tapi aku nak tengok Mamat ni. Kali kedua minggu game week 11 aku meletakkan dia, dan kali ke game week ke-12 ni aku meletak sekali lagi untuk Anthony ni. Kalau ikutkan dah 4 game Anthony bermain untuk Man U. First game, second game, third game agak bagus untuk Anthony ni. Ada gol setiap gol, dan bertemu dengan Newcastle baru-baru ni tak ada apa-apa jaringan daripada dia. Ada berkeputusan seri saja 0-0. 90 minit main, satu clean sheet kat situ. Dari segi statistik aku cakap terang pada korang, memang cantik untuk Mamat ni. Agak tinggi juga untuk shoot dia, untuk on target dia agak tinggi. Aku rasa untuk game-game yang akan datang, aku rasa bila nampak berpeluang tu, aku rasa tak ada masalah untuk dia. Lagi-lagi game week selepas game week ke-13, selepas game week Chelsea ni, akan ada game-game yang aku rasa agak mudah untuk Man U. Dan futures kalau boleh tengok sekarang ni, dia akan bertemu dengan Spurs untuk game week 12, 13 Chelsea, dan kemudian West Ham, Aston Villa. Dan korang boleh tengok pada FDR futures sendiri pun korang boleh nampak yang wow, memang menarik sebenarnya untuk pegang Anthony. Cuma atas kepercayaan korang lah kepada defend Man U tu sendiri. Agak ceroy sikit musim ni. Dan berita dalam Facebook tadi pun aku dapat info pun daripada Facebook tadi pun mengatakan yang Ten Hag tak sabar dengan bulan Januari ni untuk open season pembelian player. Jadi kita tunggu juga tu. Sebenarnya kalau tanya aku menunggu juga benda ni. Salah satu team rasa season ni memang aku nak tengok sangat. Ini second player. Third player kat sini adalah Trossard. Bertemu dengan NFO, dan pada aku agak mudah, laluan yang agak mudah untuk Trossard, untuk Brighton. Tapi aku agak kecewa sedikit masa game week ke-11 selepas dapat tahu kekalahan 2-0 dengan Brentford bermain away. Salah satu tim yang rasa juga aku fokus juga untuk season ni, iaitu Brighton. Kekalahan 2-0 tu pada aku agak tergurih sikit lah, sebab ramai juga ada Trossard, ramai ada juga Gross. Tapi untuk Welbeck aku tak nampak tak banyak sangat. Tapi kedua-dua player ni, Trossard, Gross ni aku rasa memang tengah hot item. Defend dia pun agak ramai juga mengambil ni pada aku. Dari segi
minute play agak tinggi juga 68. Dari segi statistik aku rasa tak berapa nak cantik, tapi boleh kata nice juga kipas yang ada untuk Trossard. Dan minggu ni akan bertemu dengan Nevo, dan kemudian dia akan bertemu Man City. Okey, mungkin kalau kau tanya aku, mungkin ramai yang berkira sikit bertemu Man City ni akan datang game week ke-13 ni, sebab tim yang kita boleh budget, kita boleh expect yang mengatakan Man City akan menang game tu. Okey, tapi macam-macam boleh jadi, sebab kalau ikut game Brighton untuk pada musim ni, pada awal-awal musim ni, boleh katakan agak bagus. Okey, agak bagus dengan game yang best padaku. Okey, kalau tengok pada game awal-awal, menang dengan Man U first game 2-1, tim-tim besar lain seri dengan Liverpool 3-3, kalah dengan Spurs 0-1, kekalahan yang tak ada besar sangat. Okey, season lepas pun boleh katakan Brighton pun agak bagus juga, tapi season ni agak berbeza sedikit. Okey, dalam kedudukan standing pun kalau boleh tengok kat sini nombor 7. Okey, di bawah Newcastle dan di bawah Man U lah. Okey, tak jauh sebenarnya kalau ikutkan kurang satu game. Okey, 10 minit play. Okey, kurang satu game. Okey, kurang satu game kat sini. Kalau tengok pada ni, boleh katakan dalam kedudukan kelima tu rasa tak ada masalah untuk Brighton sebenarnya. Okey, itu untuk Trossard. Dan player keempat kat sini adalah Solanke. Okey, antara forward yang rasa boleh juga diambil kira agak bahaya juga untuk Oppo lah. Okey, opponent. Okey, pada aku sentiasa ada juga jaringan daripada dia. Okey, okey, kita tengok, sebab aku pun tak ingat dia punya ni lah. Solanke. Okey, dari segi gol aku boleh katakan boleh katakan ada 2 gol saja untuk musim ni. Okey, tapi dari segi assist pun agak tinggi juga untuk Solanke ni. 2 game yang ada, game week ke-10 dan game week ke-11 ni, ada kedua-duanya ada assist daripada Solanke. Point yang agak cantik kedua-dua minggu ni, 8 game week ke-10 8 point, dan game week ke-11 ni ada 12 point. Dari segi statistik ada shoot dan ada on target juga kat sini untuk game bertemu dengan Fulham. Okey, berkesudahan dengan seri 2-2. Dan kalau tanya aku, dia ibarat macam Dennis season lepas lah, aku boleh kata macam tu, sebab harga yang tak mahal. Okey, harga yang tak mahal, tapi boleh penyumbangkan point pada korang punya team. Aku rasa tak ada masalah. Untuk minggu ni dia akan bertemu dengan Southampton. Okey, dan kemudian akan bertemu dengan West Ham, Spurs dan Leeds. Okey, itu untuk player keempat. Dan player kelima kat sini adalah Mitrovic. Okey, Mitrovic antara player yang boleh katakan pun agak bagus juga, cuma harga dia agak orang kata boleh lah, orang kata nak dibeli berbanding dengan Solanke tadi. Kalau ikut pada jaringan daripada Mitrovic, 7 jaringan dah. Assist tak ada, tapi boleh katakan ada satu minggu tu, daripada game week ke-3 sampai game week ke-6 ada jaringan daripada dia. Okey, game week ke 10 tak bermain disebabkan injured. Okey, dan game week 9 boleh nampak tak sepenuhnya dah bermain. Okey, dari segi kipas, dari segi statistik, dari segi statistik boleh dikatakan agak tinggi juga untuk Mitrovic, sesuai dengan status dia sebagai forward pada aku. 5 shot, 2 on target dalam game bertemu Bournemouth. Okey, seri 2-2 tu. Okey, ini nanti aku harap abaikan, sebab sepatutnya warna kuning lah. Okey, untuk Bournemouth home 2-2 tu. Okey, point ni agak cantik, 7 point.
untuk game week 11. Okay, dari segi futures yang ada sekarang, boleh katakan minggu ni akan bertemu Aston Villa, okay, kemudian akan bertemu Leeds dan Everton, dan akhir sekali kalau ikutkan game week ke 15 tu boleh akan bertemu dengan Man City lah. Untuk FDR pula boleh katakan boleh sesuai korang nak pegang untuk dalam beberapa game ni. Okay, boleh katakan 3 minggu ni aku rasa tak ada masalah untuk memegang Mitrovic ni. Okay, pada aku bukan nak kata dia ni terlalu bagus, tak adalah, tapi aku boleh katakan aku fokus pada dia punya statistik, sebab dari segi shoot dengan on target ni Mamat ni memang sentiasa agak tinggi sebenarnya. Okay, jadi aku rasa ini boleh katakan item jugalah, ramai juga manager FPL yang pegang dia. Okay, itu antara 5 player yang aku dah sebut. Okay, dan player yang terakhir kat sini adalah aku rasa mungkin berbeza kot. Okay, mungkin secara global aku rasa ramai juga memilih, tapi aku rasa ini boleh letakkan pilihan aku, sebab aku tak musim ni aku rasa tak letak lagi dia. Jadi aku rasa lah aku tak letak lagi, ataupun ada aku letak, tapi aku rasa aku masukkan sekali lagi dia ni, iaitu Salah. Okay, bertemu dengan West Ham minggu ni. Okay, dan dari segi rekod yang ada pada Salah untuk bertemu West Ham, macam aku cakap awal-awal tadi, tak silap aku aku tak pasti malam bilik semalam aku dah tengok sebenarnya, tapi seingat aku lah ada jaringan hat-trick daripada Salah bertemu dengan West Ham. Dan ini atas paper aku boleh cakap macam-macam boleh jadi. Okay, sekejap Lobster. Okay, aku tak ingat game mana, tapi ada satu game yang aku rasa memang ada hat-trick daripada Salah bertemu dengan West Ham ni. Liverpool. Okay, mungkin aku lebih fokus pada dia ni kot untuk minggu ni, game 11 ni. Okay, Liverpool West Ham. Dari segi match sama 3-2, 3-1. Okay, ini tak silap aku dalam game week okay, aku tak ingat game mana lah, tapi memang ada ternampak yang ada rekod yang agak baik sebenarnya Salah. Okay, ini aku tak ingat lah. Okay, tak apa, abaikan benda tu. Tapi pada aku rekod yang agak baik sebenarnya Salah untuk bertemu West Ham. Sekarang ni boleh katakan, okay, kalau kau tanya aku untuk peluang dia untuk fight dengan Haaland ke ataupun Kane, aku rasa agak jauh sedikit lah. Sebab season ni baru 3 gol saja untuk Salah, 4 assist. Jaringan yang pada aku agak kurang berbanding dengan season lepas. Point sekarang 53 point, kedudukan Liverpool sendiri dalam kedudukan nombor 8. Kemenangan Man City malam tadi boleh katakan satu benda, kalau aku boleh katakan kalau kalah malam tadi pun bukan nak kata penutup lah, tapi bila dah kalah dengan Man City malam tadi, contohlah kalah malam tadi, aku rasa menjadi permasalahan lagi pada Liverpool sebenarnya. Tapi nasib baiklah dalam game tu nampak kesungguhan untuk player Liverpool untuk menang dalam game tu. Okay, bertemu dengan Man City dekat Anfield, agak berbeza sedikit. Tak silap aku boleh katakan 2 game bertemu sebelum ni, 2 game ni boleh katakan agak bagus sebenarnya Liverpool bertemu dengan Man City. Okay, dari segi minute play yang agak tinggi juga untuk Salah, 89, ada 1 gol, okay, 5 point kat situ dan 1 clean sheet kat situ. Okay, dari segi shoot, dari segi statistik aku boleh katakan biasalah bertemu dengan tim-tim besar, jarang sedikit untuk play star ni untuk statistik agak tinggi. Tapi boleh katakan okey lah, 3 shoot, 1 on target, 0.7 expect goal, 0 key pass dan 0 expect. Untuk minggu ni akan bertemu dengan West Ham, kemudian akan bertemu dengan Nottingham Forest, kemudian Leeds United. Okay, dalam 3 minggu ni aku rasa tak ada masalah aku nak pegang Salah. Okay, tapi harap benda ni sebagai satu benda untuk satu
orang kata semangat untuk Liverpool up balik, okey dalam game atur balik. Okey, mungkin disebabkan player injured, boleh nampak kat sini, mungkin disebabkan ini aku rasa terserah pada Klopp ni, terserah pada manager ni sama ada nampak macam ni pada aku. Sebab berbeza tau, memang berbeza. Untuk musim ni agak berbeza sikit untuk Liverpool, agak berkeras sikit untuk Liverpool. Jadi aku harap sesuatu yang game malam tadi penyumbang utama lah untuk bangkit balik. Okay guys, ini yang player yang ke-6. Jadi aku rasa 6 player dah aku sebut kat sini. Jadi kita bercerita pasal topik untuk minggu ni. Aku rasa yang topik yang agak hangat juga, boleh katakan hangat jugalah sebenarnya. What the main topic what the main topic on this week. Aduh, aku banyak tersasul malam ni. Sorry, minta maaf banyak-banyak. Apa topik kita malam ni? Kalau tanya aku, topik minggu ni aku rasa lebih aku nak fokus 2 game yang aku rasa ramai-ramai yang terfikir apa nak buat minggu ni, termasuklah aku lah. Daripada awal game awal musim ni sampai ke sekarang, kita tahu 2 tim yang ada yang bercerita, aku nak cerita sekarang ni agak berbaloi nak pegang. Agak berbaloi kita nak pegang player-player, iaitu Man City dengan Arsenal. Mungkin kalau kau tanya aku, macam aku ada Jesus dengan Martinelli. Daripada awal-awal season sendiri, 2 player ni memang sentiasa aku pegang. Kemudian Haaland, yang aku rasa ramai juga meletakkan Haaland dalam squad masing-masing. Di Brunei lagi, Foden lagi, Cancelo lagi. Tapi dekat situ saja kita dah ada 5 player. 5 player. Untuk bench kat situ, kalau kau tanya aku, kita boleh letak 3 player saja. Adakah berbaloi korang nak menggunakan free hit minggu ni, ataupun sanggup korang nak hit point korang? Itu kalau tanya aku, tepuk dah ditanya selera lah semua. Tapi kalau tanya pendapat aku, tengok pada tim korang jugalah. Mungkin kalau tanya aku, untuk tim aku sendiri pun, aku ada Foden, aku ada De Bruyne, aku ada Haaland, kemudian aku ada Martinelli, aku ada Jesus. Kat situ saja dah 5 player. Tapi permasalahan aku kat sini adalah 2 player aku rasa masalah juga pada aku, iaitu Fofana dengan MS Royal. Fofana dengan injurednya, MS Royal dengan suspend game lagi. Jadi apa yang perlu aku buat? Dan kalau berada di pihak korang pun, aku rasa sebenarnya apa yang perlu korang buat? Mungkin free hit. Mungkin yang sanggup nak buat hits yang agak tinggi, mungkin 8. Tapi pada aku, itu aku kena fikir sendiri lah. Aku kena tengok balik apa yang patut. Jadi mungkin ada pendapat yang lain berbeza sedikit daripada aku. Mungkin boleh korang komen kat bawah ni, ataupun dekat Facebook. Jadi guys, itu saja untuk malam ni. Jadi aku harap banyak membantu korang untuk game week ke-12 ni. Game week 11, 12 agak short sikit. Lepas tu kita masuk game week ke-13. Game week 13 hari Sabtu. Game week ke-12 ni tak silap aku pukul 1 pagi hari Rabu. Hari Sabtu, hari Rabu. Jadi besok Selasa paginya tu. Selasa, Rabu, masuk 12.30 malam, 1 pagi tu dah kira hari Rabu jadi 1 pagi tu adalah close untuk game week ke-12. So guys, terima kasih korang dah tengok video aku ni. Dan aku minta maaf sekali lagi aku minta maaf. Banyak tersasul disebabkan aku terkejar-kejar dengan benda ni, terkejar-kejar dengan kerja lagi, nak balik rumah lagi. Jadi mana yang aku sempat, Alhamdulillah aku dah settlekan apa punya part. Jadi good luck untuk game week 12 ni. Jadi kita jumpa dalam deadline game week 12 InsyaAllah. Kalau tak dapat Rabu pagi tu lah, awal pagi. So assalamualaikum. Aku Amy, bye.